Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Sidang penonton, Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan masjid dengan fungsi 24 jam, dengan masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya, memecahkan stereotip. Masjid Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Itu dia untuk sedikit info penonton-penonton semua berkenaan dengan Murtada Dakwah Center, dan saya ucapkan selamat kembali bersama dengan kita untuk menyambung pengajian bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk kita teruskan perbincangan hadis 40 Imam An-Nawawi pada pagi ini untuk hadis yang ke-39. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan seperti biasa, mungkin pagi ini ada penonton-penonton yang tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita, di Tanyalah Ustaz TV3, dan di situ juga selain di talian yang telah pun kita sediakan, di situ juga di ruangan komen boleh bertanyakan soalan. Pastikan sesuai dengan topik perbincangan kita, mudah difahami, dan kalau boleh satu penonton satu soalan supaya banyak boleh kita raikan soalan pada pagi ini. Dan untuk panggilan, tunggu sehingga talian dibuka. Baik, seperti yang kita sedia maklum, di Pantai Timur, sahabat-sahabat kita sedang ditimpa musibah banjir, dan juga di Batang Kali pada ketika ini sedang usaha giat mencari dan juga menyelesaikan sesuatu musibah juga yang berlaku di sana berkenaan dengan tanah runtuh. Diharapkan semoga kita doakan sama-sama dimudahkan urusan dan diberikan kesabaran, ketenangan jiwa dan lapang segala apa yang ingin dilakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Bersua lagi kita Ustaz. Ya, hari itu kalau tak silap kita pada hadis yang ke-20 lebih kita bersama, tapi pagi ini hadis yang ke-39 berkenaan dengan satu hadis yang mana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana menceritakan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama untuk pembukaan. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhtaram al-alim ulama fi hadzal biladil muslimin, wa kullukum jamaah ayyuhal mustami'un al-kiram. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan kebaikan kepada anda semua, begitu juga dengan rakan saya pada pagi ini, Dai Azrin. Dan insya-Allah marilah kita sama-sama Dai Azrin, kita mulakan pagi ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada teman-teman kita yang sedang melalui pengalaman yang getir lagi pahit, runtuhnya tanah, bahkan banjir besar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka. Buat para penonton sekalian, jom sama-sama kita tadah tangan, walaupun kita berjarak, tetapi insya-Allah doa menyatukan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hawalaina wa la alaina.
اللهم على الآكام والجبال والضراب والبطون الأودية والمنابت الشجر يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hujan di sekitar kami ya Allah, bukan untuk merosakkan kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi ya Allah, gunung-gunung ya Allah, bukit bukau ya Allah, perut lembah ya Allah, dan tempat tumbuhnya para pepohonan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan buat teman saudara kami yang sedang ditipu kepayahan ya Allah. Berikan ketabahan dalam perjuangan mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada para pejuang penyelamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah musibah ini buat kami ya Allah. Angkatlah ujian buat kami ini ya Allah. Tutuplah tahun ini dengan tahun yang memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kau turunkan ujian untuk memperkuatkan hati kami ya Allah, maka kau sejahterakan juga iman kami ya Allah. Dan jadikanlah hujan, air, bahkan tanah yang dimiliki oleh pemilik sekalian alam, yaitu Engkau wahai Allah, turut sujud dan taat kepadamu ya Allah. Bahkan mereka ya Allah saling bekerjasama untuk memberikan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh alam ini milikmu ya Allah, bumi ini milikmu ya Allah, tanah ini milikmu ya Allah, hujan itu milikmu ya Allah, dan kami makhluk yang kedil ini milikmu ya Allah. Maka lindungilah kami ya Allah, lindungilah Malaysia ini ya Allah, dan jadikanlah ya Allah setiap yang berlaku ini kami dapat hikmahnya ya Allah, bahkan terlihat natijah kebaikannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, doa yang disulami dengan sayu dalam hati dan juga penuh dengan hikmah yang mendalam. Itu dari Al-Fadhil Ustaz Fuad sebentar tadi. Jadi terus kita mulakan dengan perbincangan kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakassalam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah kita masuk kepada al-haditsu tasi'u wa thalathun, yakni kita masuk kepada hadis yang ke-39 dan yang azrin, yang mana haddatsana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaih. Hadisul hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita mula masuk kepada hadis yang ke-39 yang mana diriwayatkan oleh satu tokoh yang besar, masya-Allah tabarakallah, yang telah pun memberikan banyak sumbangannya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan iaitu Abdullah bin Abbas. Biasanya kita akan sebut radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kerana masya-Allah tabarakallah, Abdullah itu juga sahabat Nabi, bahkan Abbas itu juga sahabat Nabi. Tetapi kenapa disebutkan Ibnu Abbas ya? Kerana untuk membezakan banyak nama sahabat-sahabat yang memang namanya Abdullah. Sebagai contoh, kalau kita kata Ibnu Mas'ud, kerana nak membezakan ianya maka disebutkan nama ayahnya. Masya-Allah tabarakallah, maka menyebabkan ada pengenalan yang jauh lebih tuntas dekat sana. Dan masya-Allah tabarakallah, Ibnu Abbas adalah merupakan satu tokoh yang besar, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Periwayat hadis yang kita murajaah pada saat dan ketika ini, bahkan ianya adalah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu Abdullah bin Abdul Muttalib
itu juga seperti mana Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan adik-beradik, Masya Allah tabarakallah, sehingga menyebabkan mereka sealiran dan mereka itu adalah tokoh yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita berbicara tentang Ibnu Abbas yang orangnya ini Masya Allah tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala semadikan ianya di Taif yang telah pun memberikan satu pengalaman ataupun natijah yang sungguh besar kepada kita semua. Bahkan Masya Allah tabarakallah, inilah tokoh yang mendapat doa yang selalu kita baca hari ini, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, yang mana sehingga menyebabkan kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, terlalu banyak ulama-ulama tafsir yang mengambil pandangan Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ni dia bukan sahaja mempunyai kehebatan dari Azrin dalam bidang agama, tetapi dia juga ada kehebatan lebih dalam bab tafsir Al-Quran. Jadi ilmu tafsir Quran ni dia bukan ilmu yang kita baca, lepas tu baca terjemah, lepas tu kita faham ikut naratif kita sendiri. Yang ni yang paling selalu saya tengok ataupun saya jumpa, Masya Allah tabarakallah, apabila kita baca Quran, setelah itu diterjemahkan mengikut apa naratif cerita yang kita nak bawa. Padahal Quran dia dah ada satu susun atur asbabun nuzul dia sendiri dan bagaimana keadaan itu mendatangkan natijah ataupun pelajaran buat umat Islam. Adapun Masya Allah tabarakallah, apabila disebutkan di sini dalam keadaan yang sangat jelas, innallaha tajawaza li an ummatil khata', disebutkan kepada kita Masya Allah tabarakallah, daripada Ibnu Abbas dinyatakan kepada kita, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku akan kesilapannya bahkan juga kelupaannya. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak natijah. Hadis ni bagi banyak natijah. Antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azab buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud ianya tidaklah dihancurkan seperti mana Allah Taala menghancurkan kaum Sodom, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Ad, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Apa yang tak ada pada zaman kita ni, kita boleh rasa reputasi apa yang berlaku pada nabi-nabi yang terdahulu, penipuan dalam jual beli, bahkan humor seksual, bahkan kita melihatkan Masya Allah tabarakallah pembudayaan yang tidak terurus dengan syariah. Maka apa yang tak ada hari ini, kesemua kesilapan nabi-nabi terdahulu, para penonton sekalian, hari ini telah pun diulang dengan beraninya, Masya Allah tabarakallah. Tetapi oleh kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas, dengan apa yang kita cuba bincangkan pada hari ini, Masya Allah tabarakallah, kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap kesilapan umatnya, wal nisyan, bahkan setiap keterlupaan umatnya. Masya Allah tabarakallah, terlupa melakukan tanggungjawab, terlupa untuk berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, terlupa untuk memikirkan soal agama, terlupa untuk risau memikirkan tentang generasi akan datang, pewaris bangsa dan negeri ini. Bahkan Masya Allah tabarakallah, maka semuanya itu akan dipersembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan kepada kita, wa mastukrihu alaih, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita atas beberapa illah dari Azrin. Antaranya para penonton sekalian, Masya Allah tabarakallah, dia terlupa, ataupun yang kedua, dia terpaksa. Masya Allah tabarakallah, apabila dia terpaksa melaksanakan perkara tersebut sedangkan dia tak redha soal itu, maka telah pun terdapat hadis jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada mereka. Masya Allah tabarakallah, Allah betul-betul Maha Pemaaf. Subhanallah, rahmat Allah sangat luas, dan kalau dilihat pada umat-umat terdahulu maka disegerakan balasannya, tetapi umat Nabi Muhammad SAW mungkin ada sesuatu keistimewaan di situ ataupun bagaimana. Sebentar lagi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan mana-mana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih kepada semua penonton. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan hadis ke-39, iaitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari seorang sahabat yang di antara yang cukup hebat juga, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana disebutkan tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke atas umat ini tidak kira sebagai dosa dari kesalahan, lupa dan apa yang dipaksa ke atasnya untuk dilakukan. Ini yang akan kita kupas pada pagi ini. Sebelum kembali kepada bintang ilmuwan kita, mungkin sama-sama boleh kita berikan sedikit motivasi dan juga peringatan kepada seluruh kita yang berada di Malaysia, khususnya yang terlibat dalam risiko ataupun dugaan banjir besar di Pantai Timur. Jadi diingatkan untuk sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati dan pentingkan keselamatan kita, elakkan daripada melakukan sesuatu yang tidak diingini dan juga yang sangat-sangat berbahaya. Tengoklah pada arus yang deras, air yang tinggi dan juga yang paling penting sekali adalah yang mungkin kita difahamkan 2-3 hari ini ataupun beberapa hari lepas berkenaan dengan renjatan elektrik itu ya. Itu yang merisaukan kita. Jadi terus dalam keadaan berhati-hati dan tabah menghadapi yang berlaku. InsyaAllah semuanya akan kembali reda seperti biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Fadhil Ustaz, mungkin sebelum kita teruskan lagi dengan huraian kita, kat sini mungkin kita ataupun penonton-penonton juga dia terpandang perkataan khata' dan juga an-nisyan. Dia kata, ish, apa beza dua ni, dia kata. Jadi mungkin ada perbezaan yang ketara ataupun sedikit. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika mana kita memperlihatkan tentang al-khata'a ataupun kita menyatakan tentang kesilapan, bermaksud sebenarnya dalam hadis ni kita boleh pecahkan kepada 3 pecahan utama. Yang pertamanya, masya-Allah tabarakallah, adalah jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan hukuman awal seperti yang disebutkan kepada kita, innallaha tajawaza li an ummati. Itu pada satu frasa yang pertama yang mesti kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perlepasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini adalah sesuatu perkara yang cukup luar biasa kerana tidak terdapat kemuliaan ini ataupun jaminan ini, masya-Allah tabarakallah, kepada nabi-nabi yang selain daripada kita, masya-Allah tabarakallah. Dan inilah jaminan keselamatan. Bahkan disebutkan kepada kita al-khata'a itu ataupun al-khata' iaitu kesilapan. Kesilapan ini, masya-Allah tabarakallah, juga merujuk kepada sesuatu tindak tanduk yang membawa kepada implikasi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesilapan yang dilaksanakan, masya-Allah tabarakallah, ataupun perbuatan yang mereka lakukan itu yang pada akhirnya memberikan kesan negatif, sama sekali jika mereka lakukan dalam keadaan nisyan, dalam keadaan yang lupa, dalam keadaan yang tak perasan, masya-Allah tabarakallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan terhadap mereka. Dan itu adalah perbuatan yang jelas bahawa kalau kita buat satu perkara dalam keadaan kita lupa ataupun kita ni jahil, tak berpengetahuan, tak pernah mengaji ataupun tak pernah belajar. Tetapi masya-Allah tabarakallah, ingat, kalau dikatakan kenapa kita tuntut ilmu? Tuntut ilmu ni ada banyak alasan. Kenapa tuntut ilmu? Sebab dia kata nak jadi da'i. Contoh, masya-Allah tabarakallah. Dia kata, kenapa tuntut ilmu? Sebab dia kata, sebab saya nak kerja yang baik. Kenapa tuntut ilmu? Kerana saya nak gunakan manfaat. Betul.
tetapi hadaf ataupun tujuan utama kita tuntut ilmu itu punyanya dua. Yang pertama untuk mendapatkan keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan oleh para masyayikh. Yang pertama sebab nak dapat redha Allah, yang kedua oleh kerana kata tuan guru kami untuk keluar daripada kejahilan. Ini dua. Kerana sifat manusia, masya-Allah tabarakallah, dengan haiwan itu perbezaannya masya-Allah tabarakallah itu hanyalah akal. Kerana kedua-duanya mempunyai abdomen yang sama. Haiwan punyanya otak, manusia punyanya otak. Masya-Allah tabarakallah. Jadi masya-Allah tabarakallah, jangan marah orang untuk kata kamu ni tak ada otak. Jangan. Ikan pun ada otak. Masya-Allah tabarakallah. Udang pun ada otak. Masya-Allah tabarakallah. Perbezaan di antara manusia dengan haiwan, para penonton sekalian, adalah mereka tidak berakal. Bermaksud punyanya sesuatu tetapi tidak berfungsi. Masya-Allah tabarakallah. Ya, punyanya sesuatu tapi tidak berfungsi. Oleh kerana itu, akal yang ada pada akal fikir kita mesti difungsikan dengan baik. Baik, saya nak tamatkan pada frasa yang ketiga ni, Azrin. Yang ketiga disebutkan kepada kita ini, wa mastukrihu alaih. Orang mungkin tak nampak, dia kata dipaksa bagaimana. Masya-Allah tabarakallah. Mari saya berikan contoh seperti mana Keratan Akhbar daripada Berita Harian pada 5 Disember 2020. Ada satu keratan akhbar menyatakan kepada kita etnik Uyghur, yakni di China ataupun di China, dipaksa untuk makan daging babi setiap Jumaat, ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi dalam keadaan seperti contoh diletakkan pedang di leher kita, kamu dipaksa, masya-Allah tabarakallah, kamu kena makan khinzir ini, ya. Kenapa dia buat pada hari Jumaat? Antaranya adalah untuk memberikan penghinaan kepada umat Islam di Uyghur pada saat ketika itu. Dan Keratan Akhbar ini membuktikan apabila ramai di kalangan etnik tersebut mula mempersuarakan layanan terhadap mereka, maka orang mula tanya, "Abi tu ustaz, kalau dah letak pedang dekat leher dia, boleh ke tak boleh nak makan?" Macam mana kita nak buat? Kat situ ada maqasid syariah. Kita lebih penting menjaga nyawa kita. Masya-Allah tabarakallah. Kita lebih penting menjaga nyawa, menjaga darah dan menjaga keselamatan negeri kita. Maka macam mana nak buat, ustaz? Kalau dia termakan, maka habis dari petermakan itu cukuplah dia beristighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan niatkan sepenuhnya daging khinzir yang dia makan itu mudah-mudahan tidak terjadi darah daging. Allah Ta'ala keluarkan semuanya melalui saluran yang sepatutnya. Kita boleh berdoa begitu, dan Allah Ta'ala boleh jadikan begitu, dan Azri. Subhanallah. Itu dia punya, orang kata apa, penjelasan berkenaan dengan bagaimana dimaksudkan dengan terpaksa itu, terperinci, detail, penuh dengan fakta diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, supaya kita dapat faham yang mana yang dimaksudkan dengan paksaan yang tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dapat sesuatu tadi, bila mana marah pada orang, sebut awak ni tak berfungsi. Perkataan yang nampak lebih santun. Lebih santun. Awak ni tak berfungsi dia. Ataupun bahasa orang muda, tak function. Tak function. Baik. Okey, sedang penonton. Jadi kita nak beruang sekali untuk kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang-tenangkan keadaan. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.
terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua yang terus setia bersama dengan kita. Mudah-mudahan segala urusan anda sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz pada pagi ini dimudahkan dan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga mungkin ada penonton-penonton kita yang berada di negara jiran kita, mungkin di Indonesia, di Singapura ataupun di Brunei Darussalam yang menyaksikan kita pada ketika ini ya. Terima kasih juga yang terus bersama dengan kita. Baik, kita rasanya nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mungkin dari sahabat kita Syamir Akmal. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan demi keranaku dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap, terlupa dan secara paksaan. Mungkin ada sedikit tambahan untuk maksud hadis ini, kata Syamir Akmal. Berkenaan dengan huraian tadi Ustaz. Silakan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Memang betul kata Syamir Akmal. Beliau kata mungkin ada tambahan ataupun pencerahan yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita kata merujuk kepada jago hadis, dalam ilmu hadis ni ada jagoannya. Antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan bahawa hadis ini terdapat terlalu banyak manfaat, penguat semangat, masya-Allah tabarakallah, yang sama sekali ianya tercakupi, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ilmu-ilmu berkaitan dengan lapangan fiqh. Bermaksud masya-Allah tabarakallah, sehingga subhanallah tabarakallah, hadis ini telah pun menyelamatkan setengah daripada syariat, setengah daripada insan yang menghadapi kesukaran dalam melakukan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, masya-Allah tabarakallah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bila kata Allah Subhanahu wa taala mengampunkan itu, dia kerana kita kena rujuk kepada domir yang ada dekat situ, tajawazali. Itu sebenarnya perkataan yang merujuk kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Allah Taala mengampunkan dosa oleh kerana tersilap, terlupa, terpaksa. Dia bukan begitu. Dia domir dia merujuk kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita balik kepada Nabi Muhammad di sini, maka jelaslah masya-Allah tabarakallah bahawa kemuliaan ini ataupun kita sebut kepada karim ataupun karamah ini, masya-Allah tabarakallah, adalah kerana kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan jelas dalam surah Al-Qalam jaminan bahawa perbezaan layanan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang Islam kepada Allah taala. Quran kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Sadaqallahul aliyil azim. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang yang taat itu sama seperti orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana boleh. Maka disebutkan kepada kita, malakum kaifa tahkumun. Ini ayat cabaran. Dia kata, apa sudah jadi kepada akal kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, layanannya mana boleh sama. Sebab itu saya bagi tahu, kadang-kadang keadilan itu bukan bermaksud equality ataupun equal. Dia kata adil itu artinya sama rata. Kadang-kadang tidak begitu, saudara. Karena adil itu juga boleh jadi membahagikan ataupun menguruskan sesuatu itu berdasarkan keperluan dan bagaimana layanan yang terbaik berdasarkan kepentingan. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, jelaslah dekat sini sebenarnya keadilan Allah Ta'ala lebih bersifat konsensus dan lebih baik naratifnya. Saya suka Ustaz Fuad punya semangat tu. Kenalah dengan hashtag Ustaz Semangat tu. Aura dan gelombang dia tu sampai tu. Di mana akal kamu sebenarnya? Saya suka yang tu. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Azrin dan Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalannya. Syarat baju lah corona orangnya lah. Subhanallah. Jadi soalan saya begini Ustaz.
Ustaz, kalau kita ni nak kata luasnya rahmat Allah ni memang tak boleh, tak ada batasan ni. Rasanya semua orang faham benda tu Ustaz. Tapi kadang-kadang Ustaz, apabila diuji dengan satu-satu musibah, contoh macam sekarang ni tuan ni Ustaz, ada berlaku banjir besar, berlaku tanah runtuh. Ini semua ujian yang cukup mengerikan. Rasanya cukup nak uji kesabaran dan keimanan kita. Jadi soalan saya, apakah sesuatu musibah yang datang itu, apakah tujuan sebenar? Apakah untuk menguji keimanan atau sebenar ada benda-benda lain lagi yang Allah untuk memperingati kita supaya ingatkan dia. Jadi apakah tujuan sebenar musibah ataupun satu-satu bala bencana yang datang di muka bumi ini boleh kita terima supaya kita tidak mengeluh dan mengatakan itu adalah satu kejadian yang tak boleh diterima dan kadang-kadang payah untuk diterima. Kalau ujian kesenangan, kekayaan itu orang mudah terima ni Ustaz, tapi kalau dah kena macam ini payah untuk diterima dan kadang-kadang ada yang menyalahkan takdir pula dah. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid untuk soalan ini. Jadi Ustaz, saya serahkan misi menjawab soalan ini kepada Ustaz. Silakan. Masya-Allah tabarakallah. Saya terima misi itu insya-Allah. Masya-Allah tabarakallah, bila Al-Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di atas setiap sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ianya terikat dengan takdir Allah. Jadi dalam takdir ini, masya-Allah tabarakallah, dalam doa awal saya tadi saya minta supaya Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan hikmah. Kerana sangat awal saya rasa masya-Allah tabarakallah orang berbeza pandangan. Kadang-kadang bila banjir ada orang kata ini musibah sebab buat maksiat. Kadang-kadang bila banjir dia kata ini Allah nak bersihkan kita. Masya-Allah tabarakallah. Bukankah dua perkara itu kita seolah-olah sedang bercakap tentang alam ini ataupun menyatakan tujuan asal kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepayahan kepada kita. Ya, memang ada dalam hadis yang dhaif sebut kepada kita idza kasarat dzunubul abdi. Ketika mana masya-Allah tabarakallah seseorang hamba itu terlalu banyak dosanya dan dia tak ada cara bagaimana untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk dia membersihkan dosa dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia bil huzni, kata hadis tersebut. Bermaksud Tuhan akan memberikan ujian kepada dia, masya-Allah tabarakallah, untuk tujuan membersihkan segala kesilapan dan keadaan tersebut. Ada orang kata, kalau begitu Ustaz, pantai timur sajalah yang Allah Ta'ala berikan ujian yang berat. Kerana kita di pantai barat ni, angin monsun itu, masya-Allah tabarakallah, terselamat. Bantuan siapa? Antaranya bantuan Banjaran Titiwangsa yang mencakupi di semenanjung Malaysia ini, masya-Allah tabarakallah. Maka ketika mana angin monsun itu, geografi kita ini di pantai barat agak sedikit terselamat. Termasuklah masya-Allah tabarakallah dengan keberadaan Indonesia yang mencakupi di antara Selat Melaka tersebut, ya, kita agak terselamat. Tetapi kena faham, masya-Allah tabarakallah, bila hadis kata bil huzni, kesedihan itu berbeza. Kalau kita nyatakan di pantai barat sebahagian daripadanya, boleh kita katakan kadar indeks terutama di kawasan-kawasan bandar yang maju, mereka diberikan kesedihan dengan masalah mental health ataupun kesihatan emosi yang sangat teruk sekali. Jadi pada saya, masya-Allah tabarakallah, ujian ataupun keperitan ini Allah Ta'ala bagi pelbagai. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita semak berkenaan tentang kesihatan mental, berbeza ya orang yang hidup di bandar dan juga di luar bandar. Miskin bandar dengan miskin luar bandar memang berbeza. Dan fakta menunjukkan kepada kita bagaimana kalau kita tengok mereka yang hidup di sekitar kawasan bandar ini, mereka juga diuji dengan masalah tekanan begitu. Jadi apa yang saya boleh nyatakan di sini, masya-Allah tabarakallah, adalah kita memang tak tahu apa yang Allah Ta'ala rancangkan untuk kita. Kita memang tak tahu. Tetapi yang kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Bukan di Malaysia saja. Begitu juga kita doa supaya Jakarta yang mana masya-Allah tabarakallah peningkatan airnya per tahunan naik 17 cm. Masya-Allah tabarakallah, yang dijangkakan tenggelam lewat beberapa tahun lagi, masya-Allah tabarakallah, supaya Indonesia juga terselamat kerana dia juga
rakan serumpun kita. Baik. Jadi Ustaz, mungkin saya ada sedikit tambahan ataupun kesinambungan daripada soalan tadi. Mungkin ada dalam dialog yang menyatakan, dia kata okeylah Ustaz Fuad, dia kata kalau betul lah, dia kata salah satu daripada sebab datangnya musibah ini adalah untuk mengangkat darjat, memberikan pahala dan juga kelebihan, ataupun dia kata nak menghapus dosa. Dia kata kami yang berada di belah-belah sini ni, dia kata yang bukan di pantai timur ni, dia kata rugilah kami. Dia kata mereka yang ada di sana, mereka dapat kelebihan, diangkat darjat, dihapus dosa, diberikan kehebatan. Jadi kami ni dapat apa, dia kata? Adakah kami ni hanya sekadar tengok je? Dia kata kami pun nak juga dapat kelebihan macam itu. Jadi bagaimana untuk menjawab ataupun bukan membidas, tetapi memberikan jawapan yang penuh hikmah kepada mereka yang ada dialog seperti ini. Jadi tak apa, mungkin kita boleh redakan keadaan dulu, kita berikan ketenangan kepada Ustaz Fuad dahulu. Maksudnya kita jawab selepas kita berehat seketika. Baik, sedang menonton, kita berjeda seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita bersama kembali, kita sambung perbincangan kita, kembali duduk di meja perbincangan dan ambil kembali pena dan juga buku nota anda untuk catat segala apa nota yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz untuk dijadikan sebagai pedoman dan juga ulang kaji untuk perbincangan kita pada hadis yang ke-39. Tak sedar ya, punya cepat masa berlalu daripada hadis pertama pergi kepada hadis yang kedua, 3, 10, 15, hari ini sudah pun ke-39. Berbaki berapa hadis saja lagi untuk kita khatam dan tamatkan matan Arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi. Baik, sedang penonton, kembali untuk kita maklumkan kepada anda, ayo sama-sama berikan soalan anda untuk sama-sama kita jawab untuk perbincangan pada hari ini. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 ataupun nak terus pergi ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanyakan di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sedang penonton dan Al-Fadhil Ustaz, tadi kita ada ajukan soalan berbentuk dialog kepada Al-Fadhil Ustaz Fuad berkenaan dengan, dia kata mereka yang ditimpa musibah tu seronok lah, dia kata dapat pahala, dapat kelebihan, tapi kami yang tengok ni, dia kata tak dapat apa-apa pun. Macam mana kami nak dapat macam dia orang juga, dia kata? Adakah kami kena doa supaya musibah sampai kepada kami ataupun macam mana, dia kata? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebenarnya kalau saya saya bila dengar orang cakap macam gitu, maksudnya orang ni orang baik, orang soleh yang dia kata masya-Allah tabarakallah, maka Allah Taala menguji teman-teman kita dekat sana. Saudara, pertamanya jangan kita minta ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta ujian. Bila mana kita minta ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, besok lusa kalau Allah Taala bagi ujian kita tak bersedia, kita tak kuat, masya-Allah tabarakallah, ataupun dalam ujian ni ada pelajaran, Allah mesti akan hantarkan kekuatan, maka masya-Allah tabarakallah, tetapi itu satu proses yang berat pada saya. Cumanya apabila ada sahabat-sahabat kita di pantai timur khususnya masya-Allah tabarakallah yang menghadapi kelukaan, kesedihan tersebut, sebenarnya di sinilah ruang bakti yang kita boleh sempurnakan sebagai hak terhadap teman-teman kita yang Islam. Dan kawan-kawan kita yang bukan Islam pun kita bantu sebagai hak kemanusiaan. Masya-Allah tabarakallah. Dia kena faham klausa hak Muslim itu ada dan hak kemanusiaan itu juga ada. Masya-Allah tabarakallah. Tak boleh kita mengiktiraf hak kemanusiaan tetapi tak iktiraf hak Muslim. Dan begitu jugalah masya-Allah tabarakallah kalau kita sekadar bercakap tentang hak Muslim dan juga tidak mengiktiraf hak kemanusiaan. Cumanya disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis nombor 4658, dinyatakan kepada kita, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'u. Dia kata barang siapa yang dia pergi ziarah orang-orang yang sakit. Sekarang ni macam Da'i Azrin sebut, ada yang kena renjatan elektrik, meninggal dunia ke Da'i Azrin? Meninggal dunia yang tersebar baru-baru ni kan, masya-Allah tabarakallah. Begitu juga
dan ramai yang perlukan ubat, Masya Allah tabarakallah, untuk mereka kekal sejahtera, dan mereka segalanya sedang sakit, badan sengal-sengal, Masya Allah tabarakallah, rumah mereka sedang sakit, tanah mereka sedang sakit, langit mereka sedang sakit, Masya Allah tabarakallah. Tapi hadis kata, man ada maridan, barang siapa yang dia pergi ziarah orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia akan sentiasa berada di jalan syurga, subhanallah, hatta yarji'a, sehingga dia pulang. Saudara yang saya tahu ini, di Malaysia ni orang-orang kita sangat baik. Saya tahu saudara tengah ada start engine kereta, tengah penuhkan By four. by 4, Masya Allah tabarakallah. Saya biasa kata 4 darab 4, Masya Allah tabarakallah. 4x4 itu dia penuhkan dari Azrin, Masya Allah tabarakallah. Saudara dalam perjalanan tu, sebenarnya saudara sedang berada jalan ke syurga Allah Ta'ala, berdasarkan hadis Muslim, hadis nombor 4658, fi khurfatil jannati hatta yarji'a, sampailah dia balik. Bila saudara daripada pantai barat ini, saudara pergi sana untuk melakukan kebaikan, saudara sebenarnya berada di jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sampai saudara balik. Maka sebab itu saya nak kata, untuk yang pergi nak salurkan bantuan, niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, niat ikhlas kerana Allah. Saya bagi tahu antara perkara yang boleh menyebabkan kita punya niat tu lari adalah bila kita pergi, kita lebih banyak ini, ya, kita lebih banyak ini berbanding kita lebih banyak ini. Ini dua benda berbeza, ya. Jadi oleh kerana itu, Masya Allah tabarakallah, pastikan kita lakukan kebaikan, sebab ke sana adalah ke syurga Allah Ta'ala. Apa dia, Ustaz kena tahu satu benda. Ya. Ambil gambar adalah syarat amalan itu diterima. Allahu Akbar. Maka dalam Subhanallah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, Tuan Ismail kalau saya tak silap, ya, betul ya? Saya, ya betul. Ismail. Silakan soalan Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Okey, warahmatullahi soalan saya bagi tanya Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita nak elakkan diri daripada putus asa dengan rahmat Allah? Allahu Akbar. Walaupun kita ni tahu ibadah tak seberapa, banyak melakukan dosa serta tak sempurna seperti Rasulullah SAW. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail, Mak Isa dari Sungai Buloh kalau saya tak silap. Soalan dia simple, ringkas, tapi boleh membuatkan kita berfikir sepanjang malam. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih untuk Tuan Ismail sebentar tadi, dan terima kasih untuk tanda pagar yang tak lupa untuk disebutkan di hujung tu, hashtag tu yang mahal tu. Masya Allah tabarakallah. Baik, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berbicara berkenaan tentang kita tak nak sama sekali berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita faham bahawa majoriti daripada kita sekarang ni sedang mengalami kelukaan pada emosi, pada jiwa, pada perasaan dengan macam-macam musibah. Saya tahu yang sedang menonton ni ramai yang tengah susah. Saya tahu yang sedang menonton ni pagi ni tengah sibuk cari rezeki. Saya tahu, Masya Allah tabarakallah, yang sedang menonton ni, Masya Allah tabarakallah, ada juga yang mungkin dalam perjalanan yang sedang berjuang untuk keluarga. Saudara bukan pekerja, saudara adalah pejuang. Saudara, Masya Allah tabarakallah, bukanlah peniaga, tapi saudara adalah pejuang. Saudara bukanlah sekadar seorang bapa ataupun ibu, tapi saudara juga adalah pejuang. Maka bangga dengan diri kita sendiri, Masya Allah tabarakallah, dengan apa yang kita lakukan. Selagi mana kita buat benda betul, kita mulia. Dan buat yang rasa banyak dosa dan dia rasa terjatuh, rasa lemah dengan setiap kesilapan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Quran nyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, mereka buat maksiat kepada Allah,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan semua dosa kamu sekaligus, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat pemaaf yang cukup luar biasa. Saudara pernah minum arak, Tuhan boleh ampunkan. Saudara pernah berzina, Tuhan boleh ampunkan. Dan saudara pernah ambil perkara yang haram, Tuhan boleh ampunkan. Cuma mari kita pusing kembali cari Allah dalam hidup kita. Allah sayang dekat kita. Buat sebab Allah. Subhanallah. Buat sebab Allah. Kita amalan tak seberapa, tapi nak mengharapkan redha Allah dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Satu pengharapan yang sangat-sangat jitu, tetapi kadang-kadang rasa resah sebab amalan katanya tidak seberapa. Itu adalah satu benda yang biasa difikir dan digambarkan oleh setiap insan. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Sal Rasik Cikci, katanya Assalamualaikum. Dua soalan di sini. Yang pertama, apakah ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah dan perbezaan orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan soalan yang kedua, adakah seseorang yang masuk syurga itu juga kerana rahmat Allah, bukan sahaja atas amalan ibadat semata-mata? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Sal Rasik Cikci untuk dua soalan ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apabila kita sedang bercakap tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali Quran kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dia menjadi hidayat, jadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamat orang itu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kepadanya irsyad. Irsyad ini bermakna Allah memberikan padanya petunjuk bagaimana untuk mengatur takbir urus kehidupan mereka agar tidak terjatuh pada lembah kemudaratan dan masya-Allah tabarakallah terus tergelincir daripada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk inilah yang membezakan di antara orang yang taat dengan ahli maksiat. Masya-Allah tabarakallah. Sebab itu kadang-kadang saudara yang mungkin berjaya tetapi hidupnya bermasalah, saudara kena pergi cari orang yang hidupnya kebiasaan, mungkin di pondok yang usang, lagi buruk, bahkan berpapankan dengan papan yang sedang reput, tetapi jiwa mereka rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah papan itu reput, tetapi jiwa mereka rapat kepada Allah taala kerana mereka mendapat petunjuk yang cukup luar biasa. Manakala laknat pula terpecah kepada antonimnya, itu masya-Allah tabarakallah membawa kepada orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang ini dia tak dapat petunjuk, hidup dia gundah gulana, dia tak rasa apa-apa. Sebab itu doa minta petunjuk ni satu hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu perbedaannya di antara orang yang menjadi ciri-ciri dapat rahmat Allah, bahkan bila dia terlaknat, dia tak akan dapat apa-apa pun irsyad, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercakap pula tentang rahmat Allah taala. Bila kita bercakap tentang orang yang dapat masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya ada panduan daripada dalil Quran dan sunnah. Terutamanya apabila kita kata kemasukan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini, yang masuk dengan rahmat Allah ini adalah seperti mana kata Ibnu Abbas. Pada awal perbincangan kita pun sebut nama Ibnu Abbas, adalah mereka yang dapat masuk dalam keadaan pernah melakukan dosa dan maksiat. Bila kita kata masuk ke syurga Allah dengan rahmat, bermaksud orang itu masuk pernah ada dosa, pernah ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah kita tidak menjadi satu keperluan kepada Allah taala. Allah tidak berhajat kepada ibadah kita, menyebabkan ibadah itu tidak menjadikan satu kualifikasi untuk masuk ke dalam syurga Allah taala. Namun, habis itu Ustaz, kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah pertama kerana Allah. Masya-Allah tabarakallah. Kerana itu masdar yang paling penting. Kita beribadah tujuan paling penting, dasar yang paling penting.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita masuk ke syurga Allah dengan rahmat Allah, bukan semata-mata pahala kita. Kalau semata-mata pahala kita, nescaya tidak ada orang rahib, orang soleh ataupun ahli nusuk atau yang mana mereka terpaksa tercampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ahli abid, ada ahli ibadah, tetapi dia dihukum di dunia, bahkan lanjut di hari akhirat. Jadi jadilah kita ahli ibadah yang ikhlas kerana Allah dan hanya mencari rahmat daripada Allah. Allahu akbar, subhanallah. Baik, Al-Fadhil Ustaz dan sidang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Muhammad daripada Pulau Pinang, Ustaz Da'i dan kru mamu doa biar kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Insya-Allah biar Subhanallah. Silakan mamu soalannya. Nah, soalan mamu pasal jangka damialan nomnya jamnya zaman lagi dahsyat pada kita punya ayat banjir. Tapi jangka tu pun ada anak dia tak ikut dengan dia punya naik atas kapal tu. Tapi lah punya jam punya banjir, kita ni susah hati. Tapi jangka zaman dulu ni lagi susah hati. Tapi zaman lah kita dapat bantulah. Tapi kalau mamu punya pijak lah, bantulah adik-beradik semua. Bantu kat adik-beradik. InsyaAllah apa pun boleh kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Bantulah, kita bantu. Tapi kita minta lah doa, biarlah ayat pasang ni semua, biarlah Tuhan ambil baliklah dengan elok. Biarlah kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Tuhan soalan mamu, minta doa lah. Kita semua, ramai-ramai semua ni minta doa. Bantu banyak. Bantu pasal banjir ni, kita semua orang susah. Tapi bantulah sikit pun tak apa, mamu bagi pun. Dalam RM2, RM3 jadilah. Takkan mamu yang mampu lah. Tapi mamu ingat, lain orang yang kaya-kaya, bantulah banyak-banyak sikit. Dan tu soalan mamu, doa-doa lah kat mamu. InsyaAllah. Bagi selamat daripada dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi kali pertama sahabat kita di Pahang. Tadi lepas tu di Sungai Buloh, di tengah-tengah. Lepas ini di utara pula. Mamu dari Pulau Pinang. Jadi mamu cerita tadi berkenaan dengan mungkin kisah Nabi Nuh alaihi salam. Banjir besar, bahtera, tapi ahli keluarganya tidak ikut dia. Mungkin ada hikmah di situ, dan juga bagaimana mamu ceritakan tadi berkenaan dengan membantu walau sekecil mana pun. Silakan sedikit komen daripada Ustaz. Ya, saya tertarik untuk isu yang pertama, masya-Allah tabarakallah, yang saya kira kita boleh berikan fokus di situ, masya-Allah tabarakallah, dalam segmen ini. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura pada ayat nombor 49, kata Allah Taala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Subhanallahul azim. Allah Ta'ala ni memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Saya nak bagi tahu kepada kita yang mungkin mengalami masalah ahli keluarga, macam contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hari ini saya nak tanya, saya nak beritahu, kalau contoh kita ada masalah anak-anak ataupun kita ada masalah dalam kehidupan kita, sebenarnya bermula daripada zaman Nabi Adam sendiri. Nabi Adam menghadapi anaknya yang ada berbunuh, masya-Allah tabarakallah, sehingga menyebabkan masalah tersebut. Yang paling penting, masya-Allah tabarakallah, adalah dia sama sekali tidak untuk memputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jangan rasa kecewa. Dalam masalah anak-anak kita ini, masya-Allah tabarakallah, nak kata luasnya rahmat Allah, ada orang ni dia dapat semua anak perempuan, ya. Dia pun sedih sebab dia kata anak saya semua anak perempuan. Jangan sedih, kerana orang yang dapat semua anak perempuan ni dia mengikuti jalan Nabi Allah Lut alaihi salatu wasalam. Ada orang dia dapat semua anak laki-laki, daripada 1 sampai 5. Dia pening kepala sebab besok lusa dia nak kena pinang anak orang lain. Maka kalau semua dapat anak lelaki, maka dia mengikuti jalan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, salatu wassalam.
Lepas tu yang ketiga pula, kalau dia kata dapat anak lelaki, dia juga dapat anak perempuan, maka dia mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang saya nak beritahu, masya-Allah tabarakallah, apabila keseluruhan daripada naratif keadaan kehidupan kita ni semuanya dilalui oleh nabi-nabi yang terdahulu, kita boleh muhasabah dan ambil manfaat, mudah-mudahan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. Dan mungkin ada lagi huraian itu kita akan bawa untuk perbincangan seterusnya. Dan sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita kembali untuk teruskan perbincangan kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat sesuatu yang baik dan menarik pada hari ini dan dapat membuka minda kita lebih faham berkenaan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Datang musibah bukan tanda benci, bukan kemurkaan, tapi nak tarik balik hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita ada terima panggilan dari Mamu dari Pulau Pinang ya, yang menyebutkan satu motivasi yang bersemangat pada kita berkenaan dengan membantu dan juga bagaimana peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam dikaitkan dengan situasi pada hari ini. Ustaz pun ada beri sedikit pencerahan tadi, mungkin ada sedikit lagi tambahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebenarnya bila kita kata luasnya rahmat Allah ni, termasuklah apabila Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua, buat yang dah berkahwin ni, saya cakap adalah zuriat ya. Zuriat ni adalah di antara tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Masya-Allah tabarakallah. Saya ni barulah jadi ayah 6 bulan kepada Fatimah Az-Zahrah binti Ahmad Fuad. Saya letak nama Fatimah Az-Zahrah ni tak lain tak bukan sebab saya nak minta kepada Allah Ta'ala supaya suatu hari nanti seperti mana Fatimah yang tolong ayah dia pergi berjuang, berdakwah, saya doa, ya Allah jadikanlah anak sulung saya ni, anak sulung maksudnya insya-Allah, mudah-mudahan ada kedua, ketiga, keempat kan, masya-Allah tabarakallah. Dia menjadi di antara Sri Kandi, tiang seri dalam dakwah saya. Namun bila kita bercakap tentang ayat tadi ya, bila kita berbicara tentang kadang-kadang kita nak cuba berikan reaksi kepada isu anak sebagai rahmat daripada Allah. Macam saya cakap di awal tadi, siapa yang dia dapat semuanya anak perempuan, maka jangan berduka cita. Kerana Nabi Lut alaihi salatu wasalam juga dia dapat semua anak perempuan. Kalau kita dapat semua anak laki-laki, maka juga jangan berduka cita. Kerana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga dapat semua anak laki-laki. Dan masyarakat tabarakallah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mungkin menyebabkan kita terpaksa menangguh lewat untuk mendapatkan zuriat, maka sesungguhnya Nabi Zakaria juga lewat dalam mendapatkan zuriat. Dan kalaulah kita ada yang tak dapat zuriat, bahkan pada sebahagian pandangan menyatakan bahawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi Yahya juga masya-Allah tabarakallah menghadapi keadaan yang sama. Maka sebab itu sebenarnya pada semua keadaan yang berlaku ini, ada juga yang tanya, bagaimana kalau saya dapat anak yang bermasalah? Bukankah Nabi Adam juga terpaksa berhadapan dengan Qabil dan Habil? Jadi sebenarnya, masya-Allah tabarakallah, apapun status
cara perkembangan keluarga kita, semuanya telah pun saudara berada pada keadaan Nabi-Nabi yang terdahulu. Berbalah dengan adik-beradik, bergaduh dengan adik-beradik. Bukankah Nabi Yusuf juga bergaduh dengan adik-beradik? Sampai tercampak dalam telaga. Dan sampai dikatakan Yusuf terbunuh. Yusuf alaihi salatu wasalam terbunuh. Tapi bila Yusuf jadi menteri, dia tetap terima adik-beradik dia untuk datang dan berikan bantuan. Saya nak kata itu Nabi Yusuf yang dicampakkan ke dalam telaga masih boleh baik-baik saja dengan adik-beradik dia. Kita baru bergaduh setakat Masya Allah Tabarakallah bersilat lidah sahaja, Masya Allah Tabarakallah pun dah macam banyak masalah dari Azrin. Saya tak rasa kita pernah bergaduh sampai kena campak ke dalam telaga Perigi Buta dari Azrin. Tak mungkin pernah. Tak pernah, Masya Allah Tabarakallah. Kan? Tak ada kan? Dan itu saya kata, maka muhasabah, dan mari kita bina balik satu keluarga yang bahagia, sejahtera dan mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, bina keluarga yang sejahtera, aman, damai, makmur, penuh kecintaan dan juga ada kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita Ram Desaru. Ayo kita tinjau, katanya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, adakah kehidupan manusia boleh jadi sia-sia sekiranya tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah beza rahmat Allah pada manusia di dunia dan rahmat Allah di alam akhirat? Adakah kepentingan manusia diingatkan mencari rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 3 soalan saya dapat lihat di sini. Hidup sia-sia, perbezaan rahmat di akhirat dan di dunia, dan juga kepentingan manusia mencari rahmat dan redha Allah. Silakan Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Saya selalu panggil soalan yang satu rangkap ini banyak saya selalu panggil soalan jamak takdim. Soalan jamak. Ya, tapi oleh kerana ini ada 3 soalan, maka soalannya soalan tarawih. Banyak rakaatnya. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih. 3 ni ya. 3. Terima kasih kepada Ram Desaru di atas satu discussion mensuarakan satu soalan yang baik, sehingga seluruh Malaysia insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat. Betul. Memang betul, masya-Allah tabarakallah, hidup kita akan sia-sia apabila tanpa rahmat Allah Taala, seperti mana disebut dalam surah Ad-Dukhan pada ayat ke-42 disebutkan illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Kata Allah Taala, kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Bermaksud kepada orang yang masya-Allah tabarakallah mendapatkan pandangan dan kebahagiaan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan mempunyai banyak kebaikan dan natijah yang terselamat. Jadi masya-Allah tabarakallah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah yang dicari oleh setiap makhluk Allah Taala yang melata di atas muka bumi ini. Dan apabila kita berbicara tentang rahmat Allah, maka pastinya ianya akan terpecah kepada 2 pecahan utama, iaitu kepada mereka yang berada di atas muka bumi dan nanti mereka yang akan berada di atas perjalanan di hari akhirat. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari pada hadis ke-6000 dan hadis riwayat Muslim hadis nombor 2752, dinyatakan kepada kita, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Disebutkan Allah ni dia jadikan rahmat ni sebanyak 100 bahagian, para penonton sekalian. Dan disebutkan fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah Ta'ala ni simpan 99 bahagian, dan wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turun satu je ke atas muka bumi ni. Hadis sahih ni. Bermaksud 99% ataupun 99 rahmat tersimpan, dan satu rahmat Tuhan berikan kepada kita. Famin zalika juz'i tatarahamul khalaiqu. Disebutkan, dan di antara bahagian tersebut adalah sifat kasih sayang di antara makhluk. Sampaikan seekor binatang akan angkat tapak kakinya daripada anaknya kerana takut-takut akan terpijak anaknya sendiri. Saya nak bagi tahu, sebenarnya dalam hadis ni bagi tahu kepada kita, rahmat Allah Taala bukan hanya beri kepada manusia, tetapi cukup juga kepada binatang dan pada pepohonan. Sebab itu di awal tadi saya doa supaya Allah pindahkan hujan ini
pergilah ke Bukit Bukau ya Allah ya Tuhanku, Gunung Ganang yang kedudukannya kuat Masya Allah tabarakallah dan teguh walaupun ditimpa dengan hujan yang berat, mudah-mudahan mereka mendapatkan manfaat. Jadi rahmat Allah itu cukup luar biasa. Mudah-mudahan semua yang kita dengar majlis ini dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu satu yang diimpikan oleh setiap insan. InsyaAllah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jain dan Susu tadi lah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, puan siapa di sana? Saya Nuri Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Masya Allah. Siapa nama? Nuri Hidayah. Oh, Nurul Hidayah. Ya, silakan puan, soalannya puan. Okey. Dari mana? Dari Kota Baru ya? Dari Kota Baru. Oh, bagaimana keadaan di sana? Macam terkepung juga lah kita orang. Baik. Silakan soalan puan. Tapi soalan saya tentang OKU. Okey, kita tengok rahmat Allah luas dengan kesatu, dengan kesihatan anggota fikiran. Tapi kenapa ada yang dilahirkan tidak sempurna dan OKU? Saya salah seorang OKU juga. So kadang-kadang saya rasa terpaksa untuk menanggung hari ini. Dan sahabat-sahabat saya pun kami segolongan OKU tu merasakan keadaan terpaksa dan tiada rahmat Allah. Mungkin Ustaz boleh ulaskan tentang OKU dan rahmat Allah. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Hidayah Saifuddin dari Pantai Timur, dari Kota Baru, Kelantan, untuk soalan itu dan juga mengetuk pintu hati kita ya berkenaan dengan rahmat Allah dan juga orang kelainan upaya. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Saya faham apa yang dimaksudkan tentang saudara ataupun saudari Nurul Hidayah sebentar tadi. Mereka bukan berbicara tentang apa kepentingan terhadap sahabat-sahabat yang OKU ni. Masya Allah tabarakallah ya. Kita faham kawan-kawan kita yang OKU ni mereka ada kelebihan daripada Jabatan Immigration untuk urusan pasport mereka, ada kelebihan ketika mana pembayaran bil di hospital. Tapi yang mereka nak bercakap ni tentang survival kehidupan mereka. Dan saya yakin dan percaya Masya Allah tabarakallah dalam setiap kesukaran dan kepayahan yang kita alami, terutama sahabat-sahabat kita yang OKU ni, ada kelebihan yang mesti dicungkil. Kerana antara muazzin muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu adalah muazzin yang masyhur fi inha'il alam. Tetapi antaranya Masya Allah tabarakallah adalah muazzin Nabi Muhammad yang juga OKU, Masya Allah tabarakallah, yang tak cukup sifat dia tapi dia masih lagi boleh azan pada saat ketika itu. Bahkan mereka yang OKU ni juga berjuang dalam perang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak beritahu kepada kita semua, pada istilah abdomen ataupun tubuh badan yang sempurna, Masya Allah tabarakallah, manusia belum cukup sempurna soal itu. Saya tahu kita semua ralat apabila ada hilang kaki, mungkin kita hilang tangan, tak ada penglihatan, tak ada telinga, tak ada pendengaran yang baik, Masya Allah tabarakallah. Namun dalam setiap kepayahan, dalam setiap ujian yang kita alami dalam kehidupan ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak keberkatan dan rahmat Allah. Kalau anda ada masalah, tak ada telinga, mari kita sama-sama fikirkan, ataupun tak ada pendengaran yang baik, Allah menyelamatkan anda daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Allah menyelamatkan anda daripada mendengar perkara-perkara yang lara. Ya, walaupun dia kata ustaz, tapi saya tak dapat dengar perkara-perkara yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tabarakallah, betul. Tapi ke atas muka bumi Allah Taala ni ada rahmat. Ada orang yang dia kata saya tak ada ayah ustaz, betul. Tapi antara kelebihan orang yang tak ada ayah ni, insya-Allah dia tak jadi anak derhaka kepada ayahnya. Begitu juga kepada mereka yang buta penglihatannya, saudara. Allah Ta'ala menyelamatkan juga kalian daripada melihatkan dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini, aurat-aurat perempuan, bahkan perkara yang mengiurkan dalam kehidupan. Sebenarnya dalam kehidupan para penonton, saya nak beritahu kepada OKU, kalian ada kekurangan, kami juga ada kekurangan. Masya Allah tabarakallah. Perbezaannya sama ada terzahir ataupun terrahsia. Pun begitu, kami pun juga selalu menyejukkan hati kami seperti mana kalian, untuk sejukkan hati kalian untuk tetap mencari apa kelebihan yang Allah beri
berikan kepada kami. Kita serupa, tapi mungkin berlainan cerita. Namun pada akhirannya, kita tetap akan bertemu juga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Subhanallah, satu kata-kata yang memberikan motivasi kepada saya dan juga semua penonton-penonton di luar sana, khususnya yang disebutkan sebentar tadi berkenaan dengan mereka yang kelainan upaya. Baik, kita berehat seketika. Ayuh sama-sama kembali berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke mana-mana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Soalan kembali untuk kita hurai dan rungkai satu persatu. Banyak sebenarnya kita terima soalan pada hari ini, menunjukkan penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz pada hari ini cakna untuk memberikan lontaran pendapat ataupun persoalan-persoalan yang ingin diajukan. Kadang-kadang soalan yang diberikan itu bukanlah untuk diri sendiri, tetapi adalah untuk kefahaman untuk sahabat-sahabat lain yang bersama dengan kita. Menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik. Soalan seterusnya kita nak lihat dari sahabat kita Zuhara di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Katanya, Assalamualaikum, ada dua soalan. Di sini soalannya jamak takdim. Ada dua. Baik. Bukan tarawih. Assalamualaikum, katanya. Sekiranya seorang non-Muslim melakukan kebaikan di dunia seperti bersedekah, membantu jiran Islamnya yang dalam kesusahan, bolehkah dia mendapat rahmat Allah di dunia dan akhirat? Soalan yang kedua, bolehkah kita mendoakan semoga Allah memberikan rahmat untuk orang kafir? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Zuhara untuk dua soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada perbincangan ini, persoalan ini mesti difahami dulu hadaf ataupun tujuan utama ke mana dia nak pergi. Tapi dasar yang saya boleh sebut sebagai kata kunci untuk jawapan saya adalah saya petik daripada kata Al-Imam Ibn Kathir. Kata Imam Ibn Kathir, ya la yastawil mu'minuna wal kafirun. Iaitu tidak sama orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat orang-orang yang kafir yang melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mohon maaf ya, kepada orang-orang Islam yang mungkin merasakan bahawa istilah orang kafir ni keras katanya. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak bagi tahu sebenarnya istilah orang kafir ini tak keras bahasanya. Kerana kafir adalah istilah Quran. Jadi kalau kita mengatakan perkataan kafir itu adalah keras, adakah kita bersetuju untuk mengatakan dalam Quran ada surah Al-Kafirun, ayat itu ataupun tajuk itu keras? Kita tak boleh terima perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Namun Masya Allah tabarakallah, bila merujuk kepada persoalan itu tadi, para penonton sekalian, kita kena faham bahawa dalam kehidupan kita ni, kita akan ada banyak kawan-kawan. Masya Allah tabarakallah. Saya ada kawan-kawan rapat daripada kawan kita bangsa India dan juga bangsa Cina. Sebab itu Masya Allah tabarakallah, ada juga daripada pelbagai bangsa yang lain. Tetapi bila orang tanya, Ustaz, kalau mereka buat kebaikan ni macam mana Ustaz? Dia dapat tak rahmat Allah Ta'ala kat dunia ataupun dekat akhirat? Betul. Kalau kita berbicara tentang rahmat yang membawa maksud belas ihsan
ataupun rahmat yang membawa maksud dilimpahkan rezeki, masya-Allah tabarakallah, maka ia tak menjadi masalah. Dan dunia pun telah membuktikan bahawa masya-Allah tabarakallah bahawa Allah Taala memberikan banyak rezeki kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita membawa maksud rahmat itu adalah petunjuk, masya-Allah tabarakallah, kepada Allah Taala, ya Allah berilahkan kepadanya rahmat petunjuk agar dia dapat kemuliaan dan agar dia dapat nampak Islam, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga tidaklah menjadi permasalahan. Tak ada masalah pun, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah petunjuk kepada kawan saya ni supaya dia ni baik dah ya Allah. Dia ni baik dah ya Allah. Bagilah dia faham Islam ya Allah. Itu keadaan begitu. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah pengakhiran yang baik ya Allah. Itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita mohon ampun kepada dosa kawan kita yang tidak Islam itu tadi. Bila mana kita kata, ya Allah ampunkanlah dosanya mensyirikkan kau ya Allah, padahal dalam Quran telah pun dinyatakan bahawa dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya satu jalan sahaja untuk bertaubat daripada syirik, murtad, mesti mengucapkan 2 kalimah syahadah. Saya kena simpulkan dulu. Jadi perbincangan di sini nak beritahu kepada kita, manfaat orang soleh melakukan kebaikan, dia akan dapat berpanjangan dunia dan akhirat. Manakala manfaat untuk kawan-kawan kita di kalangan orang-orang kafir ataupun yang bukan Islam, maka dia juga akan ada kebaikan dan dia juga akan dapat manfaat, sebab dia beri, what you give you get back. Yes. Apabila dia berikan kasih sayang, masya-Allah tabarakallah, dia berikan kebaikan, saya percaya dia juga akan dapatkan persekitaran yang positif dan baik, insya-Allah. Subhanallah. Sebenarnya perbincangan hari ini luas. Dan lebih luas lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita bincangkan pada hari ini. Jika mana untuk tempoh lebih kurang dalam berapa jam perbincangan kita ini, baru mungkin sedikit ataupun berapa persen saja yang kita bincangkan berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada rezeki kita akan bawa lagi topik perbincangan berkenaan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sudah penonton boleh rujuk pada hadis ke-39 di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita berada di hujung perbincangan kita. Mungkin boleh berikan kepada penonton-penonton 3 pengajaran yang penting berdasarkan hadis ke-39 sebentar tadi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada perbincangan kita ini. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan di atas dasar kamu, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mesti memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, masya-Allah tabarakallah, la taqnatu min rahmatillah. Hari ini kamu tersilap, kamu terbuat kesilapan, masya-Allah tabarakallah, kita terjatuh, saya terlakukan maksiat, masya-Allah tabarakallah, jangan hukum diri sendiri dan jangan hukum orang lain, kerana pintu keampunan Allah sentiasa terbuka selagi mana nyawa tak sampai ke kerongkongan ataupun masya-Allah tabarakallah, matahari belum terbit daripada barat. Dan yang ketiga, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luasnya rahmat Allah Taala tersimpan segala rahsianya. Kena mohon panduan daripada Allah, ya Allah, apakah hikmah sebenarnya daripada setiap yang berlaku dalam hidup kita. Jadi kalau nak mohon, kita mesti banyak berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, tanyalah Ustaz, pastikan anda selalu berkomunikasi dengan Allah. Rujuklah Allah pada setiap keputusan yang penting, keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil. Mudah-mudahan apa-apa pun pembenturan yang berlaku, ianya dapat bantu anda untuk mencerakinkan permasalahan menjadi lebih kecil dan akhirnya musnah, mudah-mudahan. Mantap. Dan cuping-cuping telinga penonton-penonton masih lagi ingin dengarkan untuk penutup ini doa dari Al-Fadhil Ustaz. Mungkin boleh tutup dengan doa Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا يا الله
الله واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبت عقيدتنا بالعقيدة أهل السنة والجماعة يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalung tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Seperti biasa, jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Anas bersama dengan bintang ilmuwan Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik perbincangan fiqh banyaknya hutang. Okey, kita akan bersama esok 21 Disember 2022. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.